أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita mengungkapkan kesyukuran dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya pada malam yang barakah ini, malam 10 Muharram, malam Ashura, kita dapat berhimpun dalam masjid Ubudiyah ini, malam yang diberkati, Syahrullah al-Muharram, bulan Allah, dalam antara bulan-bulan haram. Ya Allah Ta'ala gandakan segala amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan ini, khususnya bulan Muharram. Disunahkan untuk kita memperbanyakkan ibadah, khususnya ibadah puasa. Mungkin ada yang dah berpuasa bermula pada awal Muharram atau kemuncaknya pada hari ini tadi siang, dipanggil Yaum Tasu'a, hari ke-9 Muharram, dan pada keesokan hari pada hari Ashura, hari ke-10 Muharram, sebagai mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ini Yaum al-Ashura, pada hari 10 Muharram. Kemudian ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW berpesan kepada para sahabat untuk berpuasa pada hari 9 Muharram ataupun 11 Muharram pada hari Jumaat Ahad. Jadi siapa yang tidak dapat berpuasa pada hari ini, maka disunahkan untuk kita berpuasa pada esok hari dan digabungkan ke hari ke-11, di antara 9, 10 digabungkan, terlepas 9, 10, 11 digabungkan. Kenapa perlu digabungkan? Asalnya Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram saja. Sebab Nabi SAW bila tiba di Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 10 Muharram. Nabi berkata, kenapa kamu berpuasa? Kami berpuasa memperingati hari kami dilepaskan daripada kezaliman Fir'aun, lalu Nabi kami, Nabi Musa berpuasa sebagai tanda bersyukur pada Allah, lalu kami pun mengikutinya. Dari baginda Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak berpuasa mengikuti Nabi Musa lebih daripada kamu mengikuti Nabi Musa. Dan Nabi berpuasa dan Nabi memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum berpuasa pada hari 10 Muharram sebagai tanda nak menunjukkan bahawasanya apabila Allah Ta'ala melepaskan kita daripada satu bala bencana yang besar, disunahkan untuk kita memperbanyakkan syukur kepada Allah. Salah satu daripada tanda bersyukur adalah dengan tidak melakukan ibadah. Tanda menunjukkan
terima kasih kita kepada Allah. Disunahkannya bila kita dilepaskan daripada mara bahaya, kita berpuasa ataupun bernazam berpuasa, dilepaskan daripada malapetaka ataupun diberi rezeki, maka kita sunah melakukan ibadat untuk menunjukkan rasa syukur pada Allah SWT. Lalu bila diberitahu, ya Rasulullah, kita berpuasa seolah-olah kita mengikuti orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW kata tahun depan kita akan berpuasa 9 Muharram juga. Tapi tak sampai ke tahun depan Nabi SAW wafat. Maka dia dah jadi hadis. Maka dia sunahkan untuk berpuasa pada 9 Muharram juga. Dan dari riwayat mengatakan Nabi juga mengatakan pada 11 Muharram. Antara salah satulah 9, 10 ataupun 10, 11. Ataupun tak dapat dua, jangan lepaskan puasa pada hari esok 10 Muharram. Ganjarannya cukup besar di sisi Allah SWT. Kita yang mencintai baginda Nabi SAW sudah pasti akan betul apa yang Nabi lakukan, kita akan lakukan. Kerana kita nak syafaat baginda Nabi SAW, dan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sekian lama. Kita berapa banyak kita belajar atas masjid, dengan tafsir Qurannya, dengan sirahnya, dengan hadis-hadis Nabi-nya, dengan fiqhnya. Jadi tak gunalah kita belajar kalau kita tak dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang besar ini. Sebab kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang berkekalan bukan terletak di sini, tapi di alam sana. Kita masih lagi di alam permulaan. Tengok ada alam ni, ada satu orang bagi message grafik WhatsApp tentang alam-alam yang kita lagi. Kita dibawa ke alam syahadah ni, permulaan banyak lagi. Ada alam akhiratnya, alam barzah, alam akhirat, alam sirat lagi, ketika menjadi mizan lagi. So banyak lagi perjalanan. Maka kalau kita nak kebahagiaan di sana, maka kita kena kaitkan segala rutin ibadat, rutin harian kita ini dengan sunnah baginda Nabi SAW. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan menyambung kuliah hadis ringkasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sambung ke surat 84, masih lagi dalam bab solat. Ke surat 84, topiknya adalah zikir dan doa Nabi SAW selepas solat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubura salawati bihaula'il kalimat: Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Bahawasanya baginda Rasulullah SAW memohon perlindungan selepas solat fardu. Selepas solat fardu, dia ada khilaf ulama yang dimasukkan duburas salawati, duburas salawat. Kataan dubur kita pun ada juga guna bahasa Melayu dubur. Dubur maksud apa? Dubur sebenarnya dari segi bahasanya, dubur ni adalah sesuatu yang paling berhujung. Maksud dubur, bukan dubur kata di belakang, sesuatu yang berhujung dalam tubuh kita, kan? Sebenarnya tadabbur maksudnya kita menghayati sampai habis apa maksud di sebalik ayat. Daripada madabbar, kan, sampai belakang, khatam betul-betul, jangan faham sekali-sekali, kena faham secara menyeluruh. So dalam ayat ini kata Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dubur salawat, di setiap, kalau dalam terjemahan ini selepas solat fardu, tak spesifik selepas, ini mungkin pandangan terjemah.
dubur ni di hujung solat. Di hujung ni ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan sebelum salam. Sebelum salam, hujung tu. Lepas bacaan tahiyat akhir, hujung sekali sebelum salam tu, maka disunahkan untuk kita memperbanyakkan doa, khususnya doa mohon perlindungan. Contohnya ada hadis yang lain, Nabi mohon perlindungan daripada azab kubur, daripada fitnah dajjal, daripada fitnah kehidupan dan selepas kematian, ya. Kemudian macam-macam fitnah lagi antara yang disebut. Jadi ada pandangan lain yang mengatakan dubur maksudnya selepas salat fardu, hujung. Khilaf. Saya menurut pandangan saya lah, bila masuk dubur hujung maksudnya dalam lagi. Kalau selepas solat tidak jadi macam keluar daripada solat. Betul tak? Dia bukan hujung solat lagi. Masuk dubur tu hujung. Kalau selepas solat maksudnya dia bukan dalam solat. Selepas solat kita boleh cakap, kita tengah zikir kita boleh cakap. Dalam solat mana boleh cakap. So dia kata dubur salawat, hujung solat maksudnya yang paling saya cenderung adalah sebelum salam. Banyakkan doa, tempat mustajab doa. Dan antara doa Nabi SAW adalah memohon perlindungan. Dalam hadis ini sebut Nabi berlindung daripada 3 perkara, iaitu doa Nabi SAW. Tuan-tuan puan-puan ikut ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min fitnatil qabr. Okey. Nabi mohon perlindungan daripada kalimat-kalimat ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada sifat al-jubn. Sifat al-jubn ni maksudnya sifat pengecut, takut, wal bukhl, dan kikir, bakhil. Kita sebut bakhil. Bakhil tu bahasa Arab lah. Kita ganti bakhil, bakhil tu bahasa Arab. Kita kata bakhil, orang Arab faham sebab memang bahasa dia. Bakhil, bukhl. Kalau perbuatan dengan masdar dia buat bukhl. Kalau orang bakhil ini bakhil, nak tu orang bakhil. Seperti dia pergi haji bakhil, orang yang bakhil. Sebab Nabi minta perlindungan daripada sifat pengecut, tak ada stand, tak ada prinsip, suka prinsip, tak ada pendirian, pengecut, ada benda yang tak patut pun pengecut, ya? Dan kereput, kikir. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil qabr, dan aku mohon perlindunganmu daripada fitnah kubur. Apa maksud fitnah? Fitnahnya maksudnya kita disebut fitnah. Fitnahnya apa fitnah? Fitnah bahasa Arab juga ya? Fitnah. Kalau dalam kitab hadis tu, dia ada kitab Al-Fitan, kitab yang dia ada yang cerita tentang fitnah. Fitnah kan? Kita sebut fitnah. Fitnah dari sudut bahasanya adalah al-ikhtibar ataupun al-ibtila, bala. Kita bala ataupun ikhtibar, ujian. Itu maksud fitnah, ujian. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, sebut Al-Quran. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Kita pun kadang-kadang terjemah tak kena konteks, kita faham lain, Quran maksudkan lain.
Kalau orang buat fitnah, kita kata kamu ni buat satu benda yang lebih besar daripada membunuh. Sedangkan yang kita faham fitnah-fitnah macam fitnah orang ni kan, cerita pasal orang, cerita betul orang. Bukan fitnah tu. Fitnah yang disebut ujian terbalik besar yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah syirik, fitnah syirik. Buat dosa syirik satu fitnah. Syirik ni implikasi lebih besar pada membunuh. Orang membunuh kan, Allah boleh ampunnya juga kan. Kalau pewaris diampunkan, Allah ampunkan. Tapi orang syirik Allah tak ampun. Betul, asyad minal qatl. Kita kena faham Quran betul kan. Kadang-kadang kita baca terjemah kita faham terjemah kita sendiri. Sebenarnya kita tak tengok tafsir Quran ya. So ayat ni kata daripada fitnah kubur, maksudnya ujian ketika mana berada di alam barzakh. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ujian pembara yang tertimpa ketika mana alam barzakh, alam kubur. Itu alam yang lama juga. Alam kubur, alam barzakh. Orang yang mati 1000 tahun dahulu, umur ni mungkin 100 tahun saja ataupun 70-80 tahun. Tapi dah 900 tahun berada di alam kubur. So itu antara alam yang lama selepas kita hidup. Sebanyak lagi alam-alam lain. Sebab itu kita jangan berjalan atas muka bumi ini dengan bersifat muka takabur. Tak ada. Berkata Buya Hamka, kamu dicipta daripada tanah kan, makan hasil tanah. Janganlah bersifat langit mendongak. Semua kita daripada tanah, dicipta dari tanah, makan hasil tanah, semua daripada tanah, tinggal di tanah. Janganlah kamu bersifat langit mendongak. Cantik bahasa dengan sangat halus baca buku-buku yang hamka akan membekas dalam hati kita. Jauh kita orang-orang alim betul. Sebab itu fitnah kubur adalah satu benda yang besar. Sebab Nabi SAW memperbanyakkan doa perlindungan daripada fitnah kubur. Dan yang pertama tadi disebut daripada al-jubn wal bukhl. Ini penting kan? Al-jubn wal bukhl. Kalau tengok para salafus salih dahulu, mereka berani mempertahankan kebenaran kan? Sedangkan pada zaman mereka itu lebih dahsyat ujian-ujiannya kan. Kalau zaman Nabi SAW sendiri kan, nak berdakwah pun macam-macam sahabat yang ditimpa dengan siksaan di peringkat Makkah atau di Madinah pun sekalipun ada ancaman-ancaman musuh. So bila datang wahyu, so perintah jihad berperang, tidak ada istilah pengecut, pergi menentang musuh. Bahkan Nabi tidak akan ada kompromi kalau benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah umat Islam. Ada sifat keberanian. Sebab itu musuh-musuh Islam takut. Orang bukan Islam pun tak berani. Bahkan Islam memimpin Madinah maksud Islam itu memimpin. Bahkan empire Islam tersebar kepimpinan empire Islam 2/3 dunia. 1/3 dahulu orang kafir duduk di bawah pemerintahan Islam dengan adil, menyatakan prinsip ketegasan dalam peraturan atau undang-undang Islam disebut perlembagaan. Tapi bila orang Islam dah mula lega dalam orang Islam menjadi terpecah-pecah. Dulu umat Islam ni satu orang yang raja khilafah, tak ada sultan-sultan. Tapi disebabkan berlakunya isti'mar, penjajahan,
berlakunya pemecahan negara-negara, dan orang Islam pun telah tidak bersatu lagi. Lahirlah macam-macam. Itu sejarah. Dulu kita tahu kerajaan Islam zaman Abbasiyah, Uthmaniyah, siapa yang pula? Tak ada yang lain. Semuanya ialah dia ada orang ketua-ketua negara, tapi semuanya berpusat pada satu khilafah. Tapi disebabkan umat Islam makin longgar, tidak berpegang pada prinsip, kan, itu berlaku dalam sejarah Islam. Kita pun tahu, kan, kerajaan Islam di Andalus pun jatuh, kan, Uthmaniyah jatuh. Lama-lama kita umat Islam dah semakin lemah. Itu Nabi pesan, doa supaya kita jangan jadi pengecut, kena jadi seorang pemberani, kena jadi orang yang ada prinsip. Sebab hidup ini untuk memenangkan agama Allah, untuk jadi penolong agama Allah. Bukan kita ni hidup ni jadi hamba abdi, orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Tapi kita kenalah jadi orang yang memegang janji-janji, yang memenangkan agama Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tinggi, tak ada lagi tinggi daripada itu. So, apa-apa wasilah yang boleh memenangkan orang Islam, memenangkan agama Allah, maka kita wajib untuk menyambut. Dia tak boleh bersifat al-jubn. Kalau ada para sahabat yang bersifat al-jubn, saya tak ada tentera Islam yang memenangi dalam peperangan Islam. Tapi sebab mereka semua bersifat berani, tak ada yang suka mati. Quran tersebut, asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum, asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu, tetapi dia lebih baik bagi kamu. Itu dalam bab jihad. Kalau Nabi SAW, bila orang Islam diancam, orang Islam diancam, tidak boleh berpeluk tubuh, kena mempertahankan umat Islam. Jangan bagi orang Islam dibijak-bijak, diinjak-injak, sehingga hak kita pun tak boleh kita nak pertahankan. Orang lain pula pegang harta kita, orang lain pula. Ini tak boleh. Kita bukan cakap ketuhanan bangsa atau Melayu, kita cakap Islam. Islam ni dia merentasi bangsa, tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India, Muslim, Islam dia. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tak ada orang kata pilih-pilih bangsa lah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan bangsa, kan? Jadi keberanian berlari, apa saja dalam konteks individu, dalam konteks institusi keluarga, contoh dalam tarbiyah anak-anak ataupun keluarga ataupun isteri, kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada benda-benda yang berlaku yang menyebabkan Allah murka, wajib kita tegur. Tak boleh kata nanti kamu merajuk pula anak, tak boleh. Kena tegur. Tidak ada bersifat al-jubn, pengecut, dayyus. Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah ad-dayyus. Takkan cium, takkan masuk syurga ad-dayyus. Dayyus ni dia tak ada bersifat cemburu ataupun tidak. Tak boleh mengawal orang-orang yang dia pimpin. Tak ada rasa cemburu. Kalau
isteri ataupun pasangan dia melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah ataupun membuka aurat anak-anak dia, melakukan benda-benda yang dibenci ataupun dimurkai oleh Allah, tak boleh menegur dia kerana alasan takut hubungan akan jadi lebih renggang. Ketahuilah kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, lebih lagi hubungan itu akan renggang. Dan Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kamu kena berpegang atas tali Allah. Apa saja maksudnya? Apa saja kamu buat, asalkan tindakan kamu itu perintah Allah. Dia adalah perintah Allah. Wa la tafarraqu. Dan jangan kamu bercerai-berai. Ulama mengatakan apabila kita berpegang satu benda itu ialah perintah Allah, pasti Allah tidak akan cerai-beraikan kita punya hubungan kekeluargaan atau pakatan kita, persatuan kita, pertumbuhan kita. Allah tidak akan cerai-beraikan selagi mana kita menjaga hubungan dengan Allah, selagi mana kita melakukan satu itu ke atas dasar perintah Allah. Sebab itu kena ikat benda ni, kena jadi orang berprinsip. Wal bukhl, jangan bakhil, jangan kerikut, utama atas perjuangan menegakkan kalimah Allah ataupun perkara-perkara yang datang kebajikan, dakwah. Jangan kedekut harta mereka, infak harta di jalan Allah, di masjid, di jalan-jalan dakwah, sedekah. Kerana bekalan kita yang paling lama untuk kita bekalkan adalah di alam sana, kan sini. CD punya bekal kejap dia habis, kejap dia habis. Dapat bekal sikit baru dapat gaji, bila hujung bulan dah habis. Itu bekal dunia. Tapi bekal akhirat, kita banyak berbekal-bekal dunia. Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kamu kena banyak bawa bekal. Bukan bekal maksudnya bekal kat dunia, bekal ke akhirat. Sebab itu setengah-setengah tempat apa dia letak dekat tabung masjid tu. Saya tak tahu saya sebab saya kat masjid saya dah buat. Dia letak tabung akhirat. Tabung masjid dia letak nama tabung akhirat. Mana dengar? Oh, akhirat. Aku kat account aku kat HB semua banyak dah simpan. Dunia ni banyak dah, tapi untuk akhirat aku tak ada lagi. Keluar dah duit lagi untuk akhirat. Jangan letak tabung masjid Mongolia, letak tabung akhirat terus. Ayat kursi letak tabung akhirat supaya orang ada jiwa tu. Maksudnya inilah tu akhirat aku nanti. Bila dah mati nanti, siapa yang teman kita, sedekah kita ni. Sedekah kat mana? Naik Mongolia, tabung akhirat. Sila simpan di sini bekal sesudah mati. Tabung akhirat sila simpan di sini bekal sesudah mati. Kalau kau tak tahu tengok tabung tu, tak tahu dah macam mana. Tak buat duit, buat QR code, ampal. Tak ada alasan handphone semua boleh QR code kan? Jadi buat dengan ceramah, letak logo lah, QR code. Beri kempen, jaga dengan ustaz-ustaz 5 minit sebelum habis kempen untuk semangat mengaji. Tak masalah, banyak balik. Sebab bukan kerana nak dapat hasil tu, tapi nak bagi orang ada amalan akhirat. Itu yang maksud. Sebenarnya masyarakat di masjid-masjid ni bukan itu pun satu juga tujuan kita untuk membanyak semangat masjid supaya banyak program. Tapi yang paling besar, manhaj yang paling besar, supaya orang bersedekah. Amalan ekonomi itu ada. Macam ada setengah ibu bapa mak bapak kaya, tapi minta duit ke anak. Saya bukan nak bagi, saya bukan nak sangat duit anak saya, tapi saya nak anak saya buat kebajikan kepada ibu bapa dia. Saya ingatkan kau dapat gaji, bila kau nak bagi aku, supaya anak dia berpahala buat kebajikan kan. Itu pun
Bagi satu tarbiyah kan, satu pasangan ibu bapa yang tarbiyah dia sampai akhir hayat, anak-anak dah besar panjang pun masih lagi ditarbiyah. Diingat hal-hal ukhrawi, tidak ada hudud, tidak ada sempadan. Kita berpesan-pesan untuk kebaikan ni sampai kita mati. Sampai kita mati. Seperti Nabi SAW, setiap kali berada di hujung salat, Nabi akan minta. Sebab apa? Hal di sana adalah hal lebih besar di sini daripada sini. Kesibukan pada alam akhirat lebih sibuk daripada di dunia. Digambarkan pada hari kiamat macam mana pun ibu akan tinggalkan anak. Sangat sibuk. Kita kata sibuk tak sempat beramal. Nanti ke akhirat kamu lagi sibuk. Kalau kamu tak ada bekal, habis satu habuk tak apa. Jadi 3 perkara Nabi minta perlindungan. Lindung daripada sifat pengecut. Jangan jadi bacul, jangan jadi pengecut. Nak dakwa isteri ni pun, nak dakwa anak, nak tegur anak buah pun tak berani. Aku punya pak saudara lah, tengok anak-anak saudara buat maksiat pun tak berani tegur. Ini anak orang. Jadi macam orang dulu bagus, anak saudara pun anak dia juga. Marah juga. Marah apa sebab marah sayang. Tak ada apa. Hari ni tak ada, tak boleh. Sekarang ni cuit. Anak orang tak boleh. Orang dulu sanggup mati. Orang ancam pun sanggup mati. Nabi SAW sedang berehat ketika mana di fasa dakwah di Mekah. Berehat dengan Hijr Ismail. Sahabat-sahabat yang kena siksaan mereka berkata, ya Rasulullah, apakah kau duduk kat sini saja tak berdoa untuk kemenangan buat kami? Apabila tak tahan, Nabi SAW kata, kamu tahu tak kaum terdahulu mereka punya dakwah sampai mereka diseksa, sampai ada di kalangan mereka disiap kulit-kulit mereka ditanggal hingga tertanggal kulit mereka, tinggal daging, dan daging mereka disikat dengan sikat-sikat besi tinggal tulang. Orang dulu kena siksa, tapi tidak memudahkan semangat jihad, semangat kata dakwah. Ini kamu baru kena siksa macam ni dah rasa lemah dah tak sabar. Nabi berdoa supaya kemenangan datang, sehingga Allah bagi ujian 10 tahun berada di Mekah. Peringkat dakwah di Mekah 10 tahun, doa terlepas daripada seksa. Nabi punya doa 10 tahun baru keluar daripada fasa Mekah berhijrah. Kita kadang-kadang baru kena uji 1 hari 2 hari dah tak sabar. Seminggu duduk dalam keperitan dah tak sabar. Orang dulu punya doa mustajab kadang-kadang ambil masa 10 tahun. Cerita Nabi Ayub AS pun sakit 18 tahun sakit. Doa Allah bagi rahmat, Allah sembuhkan, Allah kembalikan kekayaan. Tapi nak katakan ujian dia berbelas-belas tahun sakit. Itu minta perlindungan daripada sifat pengecut, perlindungan daripada bakhil, kedekut harta. Kedekut harta, kedekut hartanya ada antara sifat-sifat nifaq, sifat-sifat orang munafik. Tak sayangkan hati. Sebab itu kalau tuan-tuan baca surah Al-Munafiqun, tuan-tuan, cuba tengok surah Al-Munafiqun, bazar sikit, tadabbur sikit. Tuan-tuan tengok ayat pertama cerita pasal munafik, kedua, ketiga. Kita tengok ayat ke-10, cerita tentang infak. Semua dari kata dasar yang sama, nafaqah. Nun, fa, qaf. Munafik daripada nafaqah, infak daripada nafaqah. Subhanallah, surah Al-Munafiqun. Sebenarnya kata nafaqah itu maksudnya sesuatu yang wujud kemudian hilang, macam chips semua. Nafaqah tu sesuatu yang nampak saja kemudian beransur hilang. Sebab itu terowong dalam bahasa Arab dia panggil nafaqah. Terowong, maksud terowong,
kita masuk hilang, betul ada ni. Dia berarti hilang tentu. Itu maksud. Kenapa orang munafik dia panggil nafak? Sesuatu yang ada yang hilang. Sebab orang munafik pada zaman Nabi, dia duduk depan Nabi, iman tu depan dia. Iman tu ada, masa dia dengar tu iman tu ada. Dia keluar pada majlis, hilang iman. Tak masuk ke dalam jiwa dia. Hilang macam tu ni. Tak masuk ke dalam jiwa dia. Kenapa infak dinamakan nafak? Satu yang ada kemudian tak ada. Orang yang menginfakkan harta dia ialah orang yang menghilangkan harta yang dia ada, masuk ke dalam harta yang dia sumbang itu, ataupun tabung dia, atau menginfakkan, dia menghilangkan harta dia tadi untuk mencapai redha Allah, untuk mendapatkan sesuatu yang tak nampak, iaitu pahala atau syurga di sisi Allah. Itu maksudnya. Sebab itu Allah sebut penyakit, Allah bagi ubat dia kat situ juga. Kalau kaji alam pun macam tu kan. Kadang apa tu, haiwan-haiwan berbisa ni kan, kalau bisa dia kat situ, penawar dia pun kat situ juga kan. Saya tak tahulah, ada orang kata makan udang kolesterol ni, dia punya ubat dia. Ada orang kata dekat ekor, dia makan ekor, yang ekor dia buang, ekor tu ubat dia kan. Allah jadikan racun dan dia jadikan penawar. Dalam surah Al-Munafiqun Allah sebut penyakit nifaq di sini, ubat dia daripada kalimah nafaq Allah iaitu infak. Kalau kamu nak hilangkan kemunafikan dalam diri kamu, banyakkanlah infak, sehingga kamu boleh menyingkirkan sifat munafik dalam diri kamu. Sebab itu bahaya sifat bakhil. Bahaya sifat bakhil. Itu sebab orang yang bahagia ni, bila dia melihat orang bahagia, dia rasa bahagia. Itu maksudnya. Tapi kalau dia rasa dia nak senyum, orang yang tak senyum, dia tak puas hati, itulah bakhil. Dia ada istilah Arab ni yang lebih bakhil daripada bakhil lagi. Itu dia panggil syahih. 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 Dalam hadis tersebut, Hindun mengadu Rasulullah ketika menjadi Islam Abu Sufyan. Hindun kan isteri Abu Sufyan. Dia kata, inna Abu Sufyan syahihun. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni memanglah bagus buat amalan, tapi kedekut. Syahih ni bukan bakhil. Di satu darjat lagi tinggi daripada bakhil, iaitu dia bukan, kalau bakhil ni dia kedekut dengan orang, dengan dia je tak kedekut. Tapi kalau syahih, bukan saja dia kedekut dengan orang, diri dia pun dia kedekut. Duit banyak, pakai kita boleh beli kita baru, pakai baju pun busuk, boleh dia tak apa, berjimat. Boleh ada. Itu siapa tak tahu, senang kan, tak tahu itu siapa kan. Ni sehingga Rasulullah kata, kamu ambil nama ni yang disunat, yang curi duit suami kan. Tapi bukan curi itu sekadar kemewahan. Rasulullah kata sekadar kamu pergi pulang, sebab sampai nafkah orang tak bagi, tak nafkah wajib. So bakhil jangan ada dalam kamus hidup kita kan. Berlakulah adil dan ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita melakukan adil dan ihsan. Adil ni bukan saja adil yang meletak satu pada tempat yang akan kita lakukan lebih sikit daripada apa yang adil. Adil ni kita cukup makan lah. Contohnya dalam mazhab kita Syafi'i kan, kalau bagi nafkah atau adil, tahap wajib tu makanan rugi lah. Beli beras yang cukup mengenyangkan, beli beras, masak beras. Jadi kita kata beras kita beli tu, tapi bukan sekadar beras. Beras apa, sekadar yang boleh makan, kicap ke, telur ke, ataupun ikan masin ke, boleh kan. Tapi itu tahap adil. Kalau tonton macam tu kira adil lah. Tapi Allah juga perintahkan tu buat ihsan. Belilah benda yang bagus sikit, yang ada khasiat sikit. Sekali-sekala nak makan asam pedas ke, boleh ikan jenahak ke, ikan tenggiri ke, sekali makan KFC ke. So ihsan. Ihsan ni buat benda yang penuh terbaik, bukan sekadar cukup-cukup makan.
ihsan ni banyak luas ni konsep. Sampai nak sembelih pun kena ihsan. Boleh nak matikan hewan ni dengan pisau biasa satu pun boleh. Tapi dalam agama semua buat tajam. Yang paling tajam tu yang paling bagus. Memang dia punya maqasid ataupun tujuan sembelih ni nak bagi haiwan mati. Tapi bagi haiwan mati dalam keadaan yang boleh cepat, mesti ihsan dia, simpati dia buat yang paling terbaik. Itu. Jadi al-bukhl jangan ada dalam kamus hidup kita. Kena dalam setiap hari mesti kita kena ada sedekah. Satu hadis yang disebut, Nabi SAW sebut, setiada orang yang berbagi-bagi melainkan dia mengeluarkan infak harta untuk ahli keluarganya, melainkan Allah Ta'ala akan mewakilkan satu malaikat yang berdoa selalu setiap pagi, Ya Allah, berkatilah harta si fulan, tambahkanlah harta si fulan. Kita bagi-bagi yang keluar masjid, beli sarapan untuk rumah, untuk anak-anak, dah pergi dah pasar, tu semua infak harta untuk keluarga, berpahala tak? Hai malaikat doa. Tapi hati nak kena reda orang. Jangan dia pergi beli pasar macam-macam, dia nak makan apa muat, dia tak reda orang pula kan. Itu semua kena ikhlas. Kadang-kadang kita minta maaf kan, kita makan kedai nak sedap, tapi orang kat rumah boleh tak fikir. Ada orang yang tak ingat. Ada orang yang ingat orang rumah. Ada orang yang tak ingat lah. Kalau dengan kawan-kawan bukan main seronok, belanja satu kedai. Tapi bila family ajak pergi makan, pergi melancong sikit, dah suruh berjimat. Tapi kawan-kawan lebih baik hubungan. Ini yang silap. Sedangkan dalam hadis dalam Quran sebut, bila kamu nak bersedekah, yang paling kamu kena tengok zawil qurba wal yatama wal masakin. Sebelum Allah sebut orang miskin, Allah sebut zawil qurba, kerabat kamu, isteri kamu, anak kamu kena tengok. Orang miskin bagus dia. Ada saya jumpa sebagian orang yang dia suka sedekah orang miskin, tapi isteri tak bagi nafkah. Alhamdulillah, buat dia lagi. Anak akan cukup belanja, tapi dia bagi sedekah orang miskin. Nampak tak aulawiyat tadi? Syaitan yang telah menggelincirkan keutamaan yang ada pada diri. Kadang-kadang syaitan ni kalau dia tengok satu orang dia beramal bagus, beramal, syaitan dia bukan yang bisikkan supaya dia hilang amalan. Dia kelirukan seorang itu. Dia kelirukan lah. Kau bagi amalan ni, aku keliru kau. Maksudnya kau beramal tapi benda yang tak utama. Yang utama kau tak beramal, tapi yang tak utama dia beramal. Dia dapat kelirukan tu, dia dah berjaya lah. Okey cantik dia. Okey cantik dengan rumah dia tak beri nafkah, tapi orang lain dia belanja tak apa. Dia nampak dia banyak pahala, tapi dia telah melakukan dosa sebab dia telah melarikan dari kewajipan dia tak buat. Wal bukhl, sebab ada ramai orang tertahan dalam syurga kerana ada sifat bakhil. Ya, kerana sifat bakhil. Sebab itu Nabi SAW bila dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi jenguk syurga kan, tinggal diziarahi syurga kan, Nabi dibawa ke masa depan. Sebenarnya syurga ni masih kosong ni. Di mana lagi alam orang masuk syurga ni? Masa syurga ni bila dah dapat hisap orang masuk syurga. Tapi Nabi dibawa ke masa depan kan? Nabi melihat ahli syurga. Nabi sebut aku tak nampak ahli syurga ni melainkan banyak orang miskin. Orang miskin banyak masuk syurga. Ada orang dia salah faham, ada fadilah orang miskin. Sebab jadi miskin mudah masuk syurga, kan dia tu. Sebabnya setengah ulama hadis kata orang kaya ni bukan sebab tak boleh masuk syurga, boleh masuk syurga, tapi dia punya taklif dia banyak. Bila banyak harta, tanggungjawab dia banyak, ada zakat, apa. Jadi kalau dia miss benda-benda tu, dia banyak ranjau ujian. Seperti dalam satu hadis sebut, orang miskin masuk syurga setengah hari awal daripada orang kaya, iaitu bersamaan 500 tahun. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia.
Dan hadis kata setengah hari awal kebanyakan orang miskin yang masuk, kemudian barulah orang kaya. Bukan maksudkan fadilat orang miskin, tapi nak katakan orang kaya ni dia banyak sekatan, dia banyak tanggungjawab yang dia telah terlepas dan banyak ni. Kadang boleh masuk syurga. Ada sahabat-sahabat ramai orang kaya, Abu Bakar orang kaya. Bukan maksudnya jadi orang kaya ni tak afdal, akan lebih afdal juga dalam hal-hal memberi bantuan kebajikan. Tapi bila jadi kaya, jangan lupa bersedekah, jangan lupa berzakat, jangan jadi orang bakhil. Itu menghalang kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, InsyaAllah nanti kita akan sambung pada zikir-zikir yang lain, yang betul zikir-zikir yang lain disebutkan oleh Nabi SAW selepas salat. Kita berhenti setakat ini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.